Ingat baik-baik, bukan milik kita tahu. Jangan sibuk-sibuk tanyalah. Ambil harta orang tu haram lagi dosa, besok mati seksa. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Ini tak adil. Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Aku tipu, dia pula tipu. Assalamualaikum, kembali dalam Sembang Viral. Saya Vetri Yahya bersama anda selama 10 minit yang padat dan informatif tentang isu rebut harta yang tular sepanjang zaman. Dan kita tengok, perhatikan hari ini ada yang jenazah belum lagi dikebumikan dah pun berebut ya, bercakaran, bersihir, hantar semua untuk dapatkan harta. Bersama dengan Ustaz Jazlan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Isu harta ni memang isu yang dibincangkan sepanjang zaman. Paling menyedihkan bila mana tidak ada satu sistem yang teratur, anak-anak ni boleh berebut harta kadang-kadang di tanah perkuburan tu sendiri. Tak boleh settle dah. Sebab harta ni semua orang boleh bertukar. Daripada orang yang beriman warak boleh jadi orang yang paling kejam. Ada hak orang lain yang dirampas. Bila sebut tentang harta kan dia sebut ini harta aku yang punya, Ahmad Arbab yang punya. Betul. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim innama amwalukum wa auladukum fitnah, iaitu sesungguhnya harta kamu itu dan anak-anak kamu itu iaitu apa? Ujian. Fitnah, ujian lah maksud dia. Oleh sebab itu kita ni apabila berdepan dengan harta, khususnya harta orang tua yang tiada, pertama kita nak tahu bahawa harta ni perlu diuruskan dengan betul supaya tidak timbul fitnah. Itu mesti kita sematkan akal kita. Satu. Dan yang kedua, kalau kita tengok, iaitu apa? Waris perlu ikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam, iaitu faraid. Islam ada menetapkan satu ilmu, iaitu ilmu faraid untuk membagi-bagikan harta. Yang ketiga, ingat, kita ni kena menjaga kerukunan keluarga. Kerana apa? Itu satu kemestian. Jangan sampai sebab harta yang ditinggalkan oleh ayah kita, ibu kita, kita jadi pecah keluarga, pecah hati. Dan yang keempat, kita kena tahu, melaksanakan amanah ada salah satu tanggungjawab dan kewajipan. Amanah yang di harta yang ada pada kita. Kadang-kadang ayah kita bagi kita, ini kau peganglah dulu, besok bagi ke anak-anak. Itu sebagai pemegang amanah. Jadi kita kena faham, menjalankan amanah, melaksanakan amanah itu satu kewajipan dan satu tuntutan. Dan yang kelima yang akhir iaitu apa? Harta yang ditinggalkan itu untuk jadikan manfaat dan menjadikan amalan kepada si mati itu terus menjadi amalan jariah. 5 benda kita kena jaga untuk kita selamat, jangan sampai kita bergaduh dan sebagainya. Ada kes yang mana sepanjang ibu atau bapa tu hidup, anak-anak memang menjauh ya, tak ambil berat. Ada anak tertentu yang jaga, yang mungkin mandikan, basuhkan semualah. Tapi bila mana berlaku kematian, semua datang. Dari ceruk rantau semua datang sebab mereka datang dengan package. Mungkin setiap orang tu ada pasangan masing-masing yang telah pun diracun dengan suami ke, diracun dengan isteri ke, datang untuk harta. Tiba-tiba boleh muncul keributan yang susah nak capai solusinya. Ini satu benda yang betul dan kita tengok bukan daripada golongan biasa, tapi golongan yang luar biasa pun bergaduh. Harta tu bukanlah banyak sangat pun. Tapi bukan nak disebut harta. Yang nak disebut tu iaitu puas hati. Kadang-kadang ayah tinggal sikit je, tapi oleh kerana, kenapa adik dapat? Kan? Aku pun mandikan jenazah mak juga. Macam tu. Dia ada sidahkan. Siapa mandikan jenazah mak, dia dapat barang kampung mak. Tiba-tiba ni. Jadi Islam ni datang dengan satu sistem yang ada faraid, kena ikut je lah. Bukan payah sangat pun. Tapi oleh kerana apa? Kerana kita ni tak nak ubat hati kita supaya hati kita ni taat kepada apa yang Allah datangkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita kena faham. Ingat, di mana juga kita berada, apa juga ayah kita tinggalkan kepada kita, sebenarnya itu bukan harta milik kita. Ingat baik-baik, bukan milik kita tahu. Jangan sibuk-sibuk tanyalah. Lebih baik kita cari harta ni untuk kita dan orang tak bertikai. Harta pada mak ayah itu bukan harta kita. Satu. Dan yang kedua, ingat, kita tak ada hak menggugurkan, iaitu apa? Menggugurkan hak waris. Tiba-tiba adik kita ketiga kita tendang pula kan. Kita tak ada hak tau. Jangan ipaduai pun jaga baik juga kan. Dia pula yang bakar lebih-lebih. Awak tengok tu, abang awak dapat macam tu banyak. Awak dapat apa bang? Tukar bakar atau tukar bakar. Dan yang ketiga kita faham, ambil harta orang tu haram lagi dosa, besok mati seksa. Dan yang keempat, kita kena ingat ya, akan hilang keberkatan dalam hidup seorang tu. Maknanya kalau kita ambil, memang kita boleh tipu harta bapak pun. Tapi keberkatan apa kita dapat? Kita tak dapat apa. Makin harta tu banyakkan kita, makin susah. Dan yang kelima, ingat, jadi hina, tamak, kerahati dan khianat. Ini lagi dah sifat mazmumah lah. Dia dah jadi apa? Dia dah jadi tamak satu. Betul. Hina, dipandang adik-adik tengok, apa hal lah kan. Nasihat pun tak dengar. Lepas tu apa? Jadi khianat. Dan yang keenam, kalau kita tengok, menimbulkan pecah hati dan perpecahan keluarga. Dan akhirnya yang ketujuh, saya nak sebut, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nabi sebab apa? La yadhul jannah qati'ur rahim, iaitu apa? Tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim sebab berebut hal berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa kita. Individu tu kaya, hebat, tapi waris dia derita. Apa kerana kesombongan ketika hidup tu? Maksud saya, ketika anak tanya, ya,
bukanlah nak suruh ayah mati cepat, tetapi kena bincang elok ni, nanti berebut kan. Ayah kena buat sekian-sekian. Pandai-pandai akulah, kalau nak aku mati cepat ke? Pihak yang masih hidup tu tidak berilmu dalam usaha untuk merancang hartanya. Sebabkan dia punya waris tu nanti berpecah belah, berebut-rebut sebab tak ada benda yang jelas kan. Ataupun paling buruk lagi bila mana harta tu tergantung. Tak ada siapa boleh miliki sebabkan tidak ada satu yang terang, pengurusan yang terbaik. Piramli kan pernah ajar kita dalam cerita Tiga Abdul tu kan. Macam mana harta ni untuk siapa dan sebagainya. Yang ayah kita yang dah pergi dulu biarlah. Kita yang kena merancang bagaimana kita nak menguruskan harta kita supaya kita tinggalkan harta kepada anak kita tidak jadi fitnah. Sebab itu sekarang ada program hebah dan sebagainya. Hebah awal-awal lagi bagus. Hebah awal kita meneruskan perjalanan kita pergi akhirat nanti dengan takdir Allah Ta'ala yang telah ditetapkan yang orang tak boleh lari. Waktu tu selesai saja. Anak-anak pun selesai. Tak ada benda nak berkata apa-apa. Ini untuk Along, ini untuk Angah, ini untuk... Kita dah bagi dah awal-awal. Sebab ingat, bila mana nanti kalau tidak diurus betul-betul, bila nanti dibincangkan berkaitan dengan faraid, tentunya syaitan akan masuk. Waktu itulah dia akan berkira. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Ini tak adil. Kau punya tinggi macam gunung, aku punya rendah macam bukit. Aku tipu, dia pula tipu. Jadi maknanya dia tidak akan selesai. Ini yang berlaku. Ini serius yang berlaku. Sebab itu yang lepas-lepas kita ni. Kita bukan banyak harta pun, tapi benda yang sikit inilah supaya besok beri cara manfaat, dan waktu itulah insya-Allah tidak berlaku di bawah kita, keturunan kita untuk orang yang merebut harta. Saya pelik kenapa orang tak sayang silaturahim. Padahal masa kecil kita rapat kan, ini abang, ni kakak, ni abang lu semua. Tapi bila harta ni, sampai yang sanggup hantar sihir lah mematikan dia supaya kerana dendam. Padahal adik-beradik. Kenapa lompang rasa sayang silaturahim adik-beradik ni? Baik, ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita tengok lompang kasih sayang ni sebab apa? Dia tidak dididik dengan awal. Kita sebagai mak ayah tak dengar. Memang betul. Kadang-kadang kita ni ada bilik Along, bilik Angah, bilik Ucu dan sebagainya. Masing-masing tak boleh bilik, tak boleh campur, tak boleh apa. Makan kita tak boleh kongsi. Kita dah didik benda tu awal. Sepatutnya kita duduklah ramai-ramai kita makan. Inilah bilik yang kita ada, inilah rumah yang kita ada, inilah kenderaan yang kita ada. Kita kongsi. Belajar kongsi. Kita ini untuk Along, ini untuk Angah, ini untuk ni. Dah masing-masing punya camp sendiri. Ini ayam Along, ini ayam Angah. Sebab kita dah akhirnya benda itu terbiasa, dan terbiasa itulah kita takut nanti, takut benda yang kita tinggalkan itu jadi fitnah. Sebab itu, lenturlah anak kita, didiklah hati dia, lembutkan hati dia dengan pengetahuan dan kepahaman agama supaya dia tahu bahawa sesungguhnya perkongsian adik-beradik, sayang adik-beradik itu satu kewajipan. Kalau tidak, ya Allah, ini yang kita berlaku. Dia tak tengok adik-beradik, dia tengok harta. Kadang-kadang harta yang dituntut tu tak sepadan dengan apa yang dia perjuangkan lah. Yang tak pernah wujud dalam hidup mak ni bukan. Kadang ada kes di mana orang yang tua yang tak mampu lagi hidup kan, terpaksa terbeban di rumah orang tua. Jadi bila dia meninggal ataupun bila berlaku situasi macam tu, baru muncul dari celah mana tak tahu tiba-tiba ada. Sebab itu saya selalu pesan kat diri saya, kita dalam hidup ni, pertama, kita carilah ubat hati. Kita jangan cari puas hati tau. Kalau ubat hati, Allah yang beri. Belajar redha, belajar syukur, belajar ihsan dan sebagainya. Tapi kalau cari puas hati, manalah dunia kita pergi, depan kita adik-beradik yang baik macam mana pun, ayah kita tu yang ada, kadang-kadang kita tengok yang macam Fizi cakap, terlantar dekat rumah orang tua tak jaga, lepas tu mati, barulah sibuk dia jadi hero dan sebagainya. Puas hati ni, dia tidak akan dapat sampai bila-bila. Puas hati aku, besok buat lagi. Puas hati aku, besok buat lagi. Sebab yang memuaskan hati ini, cari puas hati, ini ada didikan iblis dan syaitan. Sebab itu balik berasal iaitu cari ubat hati. InsyaAllah dia kita ubat hati kita, kita akan mentadbir harta kita, dan insyaAllah anak-anak kita dia tahu ini adalah hak yang mana ditinggalkan untuk jadi manfaat, bukan untuk menjadi rebutan, dan bukan untuk jadi pergaduhan, dan bukan untuk menjadi pengkhianatan dan sebagainya. Banyak pendidikan daripada pakar-pakar harta ni, orang yang bukan Melayu lebih tersusun perancangan harta mereka berbanding dengan orang Islam sendiri. Jadi orang Islam ni agak jauh berbanding dengan ilmu-ilmu harta ni. Tapi kalau tengok yang bukan Muslim, mereka punya wasiat semua tu sangat teratur dan terancang. Sebenarnya masalah kita ni satu je. Masalah kita lebihkan puas hati satu. Kedua, bila bab berkaitan dengan ilmu, kita tinggalkan. Sedangkan perancangan ilmu ni telah tercipta 1400 tahun dulu oleh Nabi SAW, iaitu faraid dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak nak ambil? Sebab bukan salah Islam itu. Kita sebenarnya yang tak nak ambil. Kita sebenarnya tidak dapat menjadikan kita ni yang berilmu untuk menguruskan harta. Kita fikir kaya, kita tak fikir macam mana mentadbir harta untuk mendapatkan rezeki dan sebagainya. Itu yang perlu kita buat. Sebab itu, mulai hari ini, ajar diri. Duit datang dari mana, belanjakan untuk siapa. Yang nak kita tinggalkan untuk apa? Bekalan akhirat bagaimana, itu yang kita kena takbir. Sebab itu, jangan tinggalkan ilmu ini. Bila tinggalkan ilmu ini, baru kata, macam mana orang lain boleh hebat, kita ketinggalan. Tidak. Bukan kita ketinggalan. Kita yang meninggalkan diri kita untuk jauh daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rumusannya, rebut harta memang
memang disibukkan sepanjang zaman, tapi jangan tenggelam dengan pujian ataupun godaan harta. Semoga tabah dengan ujian ini dan tambah ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.